Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan mengenai lesbian, gay, bisexual dan transgender. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya. Saya Fatin Ani Hazikah binti Muhammad Zahidi akan membentangkan mengenai definisi LGBT serta faktor-faktor yang mendorong seseorang itu untuk terlibat dalam LGBT. LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ia adalah sebuah kumpulan yang membentuk satu badan bebas NGO di luar negara untuk membantu dan memperjuangkan kumpulan yang mengalami kecelaruan jantina. Untuk pergi lebih terperinci, saya akan berikan maksud untuk setiap lesbian, gay, bisexual dan transgender. Seperti yang kita tahu, lesbian merupakan amalan seks songsang dan di luar tabi'i antara wanita dan wanita, manakala gay pula memberi maksud yang sama seperti lesbian, iaitu amalan seks songsang dan di luar tabi'i yang menjadikan dubur sebagai laluan seks yang dipraktikkan antara lelaki dan lelaki. Seterusnya ialah bisexual. Ia adalah amalan seks songsang dan di luar tabi'i antara lelaki dan perempuan. Dan akhir sekali, transgender ialah amalan songsang dan di luar tabi'i untuk berkelakuan dan bersifat seperti berlainan jantina. Sebagai contoh, lelaki berkelakuan seperti perempuan, manakala perempuan berkelakuan seperti lelaki. Okey, seterusnya saya akan memberikan faktor utama LGBT ini berlaku ialah personality semula jadi. Personality semula jadi ini merupakan sifat asal seseorang yang datang daripada diri mereka sejak mereka lahir. Ia boleh didatangkan dari genetik keluarga, iaitu mempunyai keluarga yang bersifat sebegitu. Seterusnya, sifat semula jadi seperti lelaki yang bersifat lemah lembut, mempunyai sifat feminin dan naluri suka kepada berlainan jantina telah mempengaruhi mereka untuk terlibat dengan LGBT. Sebagai contoh, tahap hormon testosteron, iaitu hormon lelaki yang rendah dalam tubuh badan mereka, boleh mengakibatkan antara lain perubahan tingkah laku seperti tingkah laku lelaki berkelakuan seperti tingkah laku wanita. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut. Personality berkait rapat dengan tingkah laku seseorang, di mana ia menentukan cara individu bergaul dengan orang sekeliling. Golongan ini memiliki personality lembut sejak kecil, walaupun mereka tidak mengetahui tentang kecenderungan mereka dengan golongan sejenis. Ada juga yang turut mengatakan bahawa mereka suka berwatakan seperti berlainan jantina dan suka melihat jantina yang memiliki paras rupa yang cantik ataupun handsome. Kesimpulannya, personality boleh diartikan sebagai pola tingkah laku manusia yang telah disesuaikan dengan kehidupan mereka. Kepribadian menggambarkan seseorang itu berbeza daripada sifat individu yang lain. Corak tingkah laku yang menjadi kebiasaan individu tersebut adalah hasil pembelajaran sosial dan persekitaran mereka. Ia juga turut dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara genetik dan hormon tanpa melihatnya sebagai pilihan individu tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Muslimah. Faktor seterusnya yang mendorong golongan LGBT ini ialah sokongan material. Sokongan material ini dapat dikategorikan sebagai faktor yang utama, terutamanya bagi pelajar IPT. Kerana sokongan material ini merupakan berbentuk wang dan kehidupan yang mewah dan selesa. Sebab itu, sokongan material ini merupakan faktor yang utama yang akan mendorong pelajar IPT ini kepada LGBT tersebut. Sebagai contoh, sekiranya pelajar tersebut mendapat sokongan material, mereka akan menggunakan sokongan material itu sebagai menampung
kehidupan dan menampung pembelajaran pengajian mereka di IPT tersebut. Hal ini akan membuatkan pelajar tersebut menjadi lebih teruja dan akan kekal dalam LGBT. Dalam sebuah artikel yang saya baca, terdapat seorang pelajar IPTA yang merupakan seorang transgender. Menurut beliau, menjadi transgender seperti beliau tidak perlu susah kerana ramai datuk-datuk yang akan menjaga beliau. Mereka akan berjumpa di kelab dan ada kawan-kawan kenalan yang mengenalkan kepada mereka dan mereka akan memberikan wang dan juga kemewahan. Dan daripada situ, beliau juga dapat menampung kehidupan beliau di dalam IPT. Menurut pelajar tersebut juga terdapat foreigner iaitu pelancong daripada luar negara yang merupakan seorang yang kaya raya yang menjadi sponsor kepada beliau dan ini menyebabkan beliau berasa sangat selesa menjadi transgender kerana beliau mendapat sokongan material yang sangat mewah dan menjadikan kehidupan beliau menjadi sangat senang. Jadi, sokongan material ini merupakan faktor yang mempengaruhi yang mendorong golongan LGBT ini terutamanya bagi pelajar IPTS ataupun IPTA. Dengan kemewahan yang mereka perolehi daripada mereka yang berpangkat dan yang mempunyai keuangan yang kukuh. Jadi tak heran sekiranya pelajar yang dalam golongan LGBT ini yang merupakan pelajar IPT ataupun IPTS ini mempunyai kehidupan yang mewah dan segala keinginan mereka dapat dipenuhi dan menjadikan kehidupan golongan ini selesa dengan cara kehidupan yang mereka amalkan. Walaupun sebenarnya tahu memang cara mereka ini bercanggah dengan norma masyarakat dan haram di sisi agama Islam. Faktor yang keempat adalah gangguan seksual pada masa lampau. Statistik PDRM pada tahun 2000 hingga 2010 menunjukkan kes rogol melibatkan mangsa bawah umur adalah lebih tinggi daripada mangsa bukan bawah umur. Gangguan seksual ini boleh dilakukan oleh sesama jantina atau jantina yang berbeza. Bagi contoh gangguan seksual bagi jantina yang berbeza adalah seorang bapa merogol anak perempuannya yang masih kecil. Hubungan sumbang malam ini menyebabkan anak perempuannya mengalami trauma. Seorang bapa sepatutnya melindungi anak-anak perempuan maupun lelaki serta isteri-isteri mereka. Akibat daripada ini, anak perempuan mereka akan hilang rasa kepercayaan terhadap seorang bapa. Peristiwa ini boleh menyebabkan kanak-kanak perempuan mempunyai pandangan yang buruk terhadap lelaki. Maka, mereka akan cenderung untuk terlibat dalam gejala LGBT. Seterusnya, gangguan seksual sesama jantina. Sebagai contoh, di asrama penuh, seorang budak lelaki dibuli dan dipaksa untuk melakukan hubungan sejenis oleh senior mereka sendiri. Akibat terlalu takut untuk memberi tahu sesiapa, mangsa hanya berdiam diri sahaja dan menerima perlakuan itu sebahagian daripada kehidupannya. Akibat daripada ini, mangsa ketagih untuk melakukan hubungan seks sejenis apabila meningkat dewasa dan meneruskan pelajaran ke peringkat universiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Rayhana binti Hamzah dari CS 2551A. Jadi faktor yang seterusnya ialah faktor pengaruh rakan sejenis. Apabila seseorang itu dia menghabiskan zaman persekolahan mereka, mereka akan menyambung pelajaran mereka di universiti. Jadi apabila mereka masuk ke universiti, mereka akan jauh daripada ibu bapa, jauh daripada keluarga mereka dan mereka akan banyak menghabiskan masa dengan rakan-rakan. Jadi apabila mereka banyak meluangkan masa dengan rakan-rakan, rakan-rakan inilah yang akan mempengaruhi hidup mereka. Jadi jika pelajar itu tersalah pilih kawan, ini boleh menyebabkan rakan-rakan mereka tu mempengaruhi mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti LGBT. Jadi bila pelajar itu dia tidak mengetahui apa-apa dan terkejut dengan apabila berjumpa dengan rakan-rakan yang terlibat dengan LGBT ini, mereka akan timbul sifat ingin tahu itu dan mereka akan bertanyakan kepada rakan LGBT ini, apakah
aktiviti LGBT yang yang kalian sering lakukan. Jadi rakan-rakan LGBT ni akan menceritakan kepada pelajar ini tentang aktiviti-aktiviti yang tidak senonoh yang mereka lakukan. Jadi apabila pelajar ini mengetahui banyak lagi tentang LGBT, mereka ingin mencuba sendiri dengan melakukan aktiviti LGBT ini. Jadi menurut kajian daripada pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, terdapat pelajar-pelajar ini diorang mengatakan yang diorang terlibat dengan LGBT ini disebabkan oleh rakan sejenis, kerana rakan-rakan inilah yang mempunyai sama personality dengan mereka. Rakan-rakan ini amat memahami mereka. Bagi pelajar tersebut, rakan-rakan ini mengetahui apakah perasaan yang mereka perasaan yang mereka inginkan. Ini semua disebabkan mereka mempunyai personality yang sama. Dan mengikut teori pembelajaran sosial, teori pembelajaran sosial ada mengatakan yang bahawa rakan-rakan ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk seseorang ini, dan dia juga yang menentukan perkembangan peranan jantina seseorang. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah daripada hasil pengaruh serta paksaan daripada rakan-rakan. Jadi jika rakan-rakan ini melakukan LGBT, yang pelajar tersebut juga ingin melakukan LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Nur Ain Nabila binti Tuan Mustafa, student daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik dari UiTM Shah Alam dan dari grup CS 2551A. Okey, jadi saya akan menghuraikan ataupun berkongsi faktor seterusnya yang menyumbang kepada gejala gaya hidup songsang ataupun lebih dikenali sebagai LGBT. Okey, faktor seterusnya adalah kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa menyebabkan mereka terjebak dengan LGBT tersebut. Oleh itu, ini dapat dibuktikan daripada temu bual bersama dua orang informan yang terjebak dengan gejala LGBT ini. Okey, daripada dua temu bual tersebut, mereka mengatakan bahawa apabila mereka jauh ataupun pergi sambung belajar dan jauh daripada ibu bapa, menyebabkan ibu bapa tidak bertanya khabar ataupun memberi perhatian kepada mereka, dan ibu bapa tidak dapat mengawal pergerakan ataupun tidak dapat mengawal apa yang anak-anak lakukan. Jadi daripada situ mereka bebas untuk melakukan apa sahaja berbanding apabila berada di rumah. Dan juga mereka juga mengatakan bahawa kesibukan ibu bapa bekerja menyebabkan kasih sayang dan perhatian terhadap mereka kurang. Malah mereka mengatakan bahawa mereka merasakan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa mereka itu tidak ada langsung, tapi apabila mereka berjauhan lagi bertambah beban perasaan itu, iaitu rasa kurang kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Jadi apabila mereka merasakan mereka kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa, mereka mula mencari tempat lain untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. Daripada tindakan itulah menyebabkan mereka tanpa sedar mereka terjebak dengan gejala gaya hidup songsang ini. Dan juga berdasarkan satu artikel berkaitan kajian daripada Nicholas, dia mengatakan bahawa apabila kurang komunikasi antara anak dan ibu bapa menyebabkan kasih sayang itu sukar untuk dibentuk atau sukar untuk dipupuk, dan menyebabkan anak-anak melibatkan orang luar untuk mencari dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian.
daripada perkara itulah yang menyebabkan mereka terjebak tanpa sedar dan luar sedar dengan gejala LGBT ini. Oleh itu, kita sebagai individu ataupun mereka yang di luar sana yang memegang peranan sebagai ibu bapa haruslah berhati-hati dan memberikan kasih sayang dan didikan yang secukupnya untuk anak-anak agar perkara yang tidak diingini termasuklah gejala LGBT ini dapat dielakkan daripada berlaku terhadap anak-anak dan dapat dibendung daripada terus berkembang kerana perkara ini sangat membimbangkan dan sangat diperkatakan pada waktu kini tentang gejala tersebut. Oleh itu haruslah kita bersama-sama mengganding bahu untuk mengurangkan dan menghentikan gejala yang tidak sihat ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. So, poin yang ketujuh iaitu kurang kefahaman ilmu agama dan akhlak Islamiah. Golongan LGBT ni rata-ratanya ramai yang mempunyai kelemahan iman, berpunca daripada rapuhnya hubungan seseorang individu tersebut dengan Allah. So, apabila seseorang itu mengalami kelemahan iman, dia akan menyebabkan kehidupannya tak ada arah tuju, tak ada tujuan, tak ada sebab kenapa dia hidup. So, dia macam lost. Kenapa? Untuk apa dia hidup? So, bila kadang-kadang tu dia orang akan berfikir hanya untuk berseronok, untuk berfoya-foya. So, tak salah untuk kita berseronok, tapi kita sebagai seorang Muslim, kita ada pegangan, ada had dia untuk berseronok. Jadi apabila seseorang itu melampaui batas sampai tak sedar keseronokan yang mereka ada dalam kehidupan tu membawa kepada perkara yang dimurkai oleh Allah. So apabila ditanya kenapa mereka terlibat dengan perkara-perkara yang tak elok ni, mereka akan sentiasa akan memberi komen seperti saya tahu saya salah, tapi saya tak boleh nak tipu diri saya tak mampu nak berubah, saya tak kuat. Jadi ini adalah hidup saya, jadi semua orang perlu terima siapa diri saya. So itu adalah tanggapan yang tidak sepatutnya, kerana kita adalah seorang Muslim. Jadi seorang Muslim ni ada pegangan dia. So, jadi kelemahan iman ni nyata memberi faktor yang kuat bagi seseorang itu terlibat dengan perkara yang jelasnya dilarang dalam agama Islam. So, walau bagaimana sukar pun untuk kita berubah, kita sebagai seorang Muslim tak elok untuk kita terus membiarkan diri kita bergelumang dengan dosa. So, nak atau tak nak, kita tetap kena berubah sebab kita ni, sebab perakhiran hidup kita sebagai seorang penganut agama Islam bukan di dunia semata-mata, tetapi perakhiran hidup kita adalah di akhirat. Jadi dunia ni hanyalah sebagai persinggahan bagi kita untuk terus membuat amal ibadat, perbanyakkan pahala supaya dapat berbahagia nanti dekat akhirat. So Allah ada berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud sesungguhnya Allah tak mengubah apa-apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga kaum tersebut sendiri merubah nasib mereka sendiri. Maka jelas kat sini dalam ayat Al-Quran ni hanya kita yang mampu untuk merubah diri kita, walau sesuka mana pun perkara tersebut, walau sesuka mana pun habit yang kita sentiasa buat. Kita haruslah melawan perasaan tersebut kerana hidup kita ni ada tujuan, ada matlamat. Hidup kita sebagai seorang Muslim. Jadi tujuan dan matlamat itu adalah sujud pada Allah dan patuh akan perintahnya. Faktor yang seterusnya ialah faktor kesunyian. Faktor kesunyian terjadi apabila seseorang itu tidak mempunyai kawan ataupun disisihkan oleh rakan-rakannya. Selain itu, tinggal bersendirian juga tanpa ahli keluarga ataupun rakan sebilik juga mendorong seseorang itu untuk berasa sunyi.
terdapat beberapa individu yang terlibat dengan gejala LGBT pernah melalui peristiwa yang buruk bersama pasangan lalunya, sama ada pasangan wanita ataupun pasangan lelaki, teman wanita ataupun teman lelakinya. Oleh itu, individu-individu ini memilih untuk bergiat aktif di media sosial pada awalnya, dan dengan tidak sengaja individu-individu yang terlibat dengan gejala LGBT ini menjumpai akaun gay ataupun lesbian. Golongan gay dan juga lesbian sedang bergiat aktif di laman sosial untuk dikenali dan untuk memberitahu kepada orang awam bahawa mereka wujud. Pada awalnya, individu ini hanyalah berasa seronok melihat gaya hidup individu yang terlibat dengan gejala songsang ini, dan akhirnya mereka juga terjerumus ke dalam gejala itu. Selain itu, terdapat beberapa aplikasi yang berkait rapat dengan LGBT ini, seperti aplikasi untuk mencari pasangan gay dan juga lesbian. Terdapat sesetengah individu yang terlibat dengan gejala ini mengakui bahawa mereka memuat turun aplikasi gay ataupun lesbian untuk mencari pasangan songsang mereka. Mereka mendapati aplikasi itu lebih mudah untuk mendapatkan pasangan, untuk mereka tidak berasa sunyi, untuk pasangan yang untuk mendampingi mereka. Beberapa individu mengakui lagi bahawa mereka pernah berjumpa dengan pasangan yang mereka bertemu ataupun mereka berhubung melalui aplikasi itu. Oleh sebab itu, individu-individu ini yang berasa sunyi memilih untuk berhubung bersama pasangan songsang mereka melalui aplikasi itu. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian ini, terdapat beberapa faktor seseorang itu terlibat dalam gejala LGBT, seperti faktor kesunyian, kurang kawalan ibu bapa, personality semua jadi, dan juga beberapa lagi faktor yang lain. Oleh yang demikian, ibu bapa terutamanya perlulah memberikan sepenuh perhatian terhadap anak-anak mereka supaya mereka ini tidak tersalah pilih circle ataupun tersalah pilih orang-orang yang mereka ingin dampingi seperti rakan-rakan. Ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang besar bagi membentuk dan membendung anak-anak mereka daripada terlibat dengan gejala LGBT. Selain itu, orang-orang sekeliling individu-individu ini perlu menolong mereka dari segi mental untuk keluar daripada kelompok songsang tersebut. Akhir sekali, intervensi yang dirangka perlulah bersifat holistik bagi menyantuni golongan LGBT ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, lebih normal seperti individu-individu lain, sekaligus menjamin kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat dan juga negara.